Assalamualaikum dan salam sejahtera saudara dari Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Kami bawakan kepada anda saingan terakhir bola sepak negara dalam aksi Liga Perdana. Pertemuan di antara pasukan Selangor PKNS dan juga pasukan Kelantan. Perlawanan yang terakhir bagi kedua pasukan untuk menutup tirai saingan Liga Perdana musim ini sebelum saingan Piala Malaysia menjelma tiba. Pasukan PKNS pada ketika ini, mereka di bawah jurulatih baru bekas pemain kebangsaan K. Gunalan, berikutan Ismail Ibrahim telah pun menyertai pasukan kebangsaan selaku pembantu jurulatih kepada Satya Naden. Dan prestasi semasa menunjukkan pasukan PKNS tidak begitu memuaskan. Dan malam ini tugas akan dipikul oleh K. Sambagamaran selaku kapten pasukan bagi pasukan PKNS dan Sarudi Aziz, kapten pasukan Kelantan yang beraksi di bahagian bek kiri pasukan Kelantan malam ini. Perlawanan pusingan pertama di antara kedua pasukan yang membuka tirai saingan TM Liga Perdana berlangsung pada 17 Disember tahun lalu berkesudahan tanpa jaringan. Kedua pasukan terikat 0-0. Dan bagaimanakah keputusan yang menanti kedua pasukan pada malam ini dengan prestasi semasa semakin memuncak ditunjukkan oleh pasukan yang dibimbing oleh Norizan Bakar, bekas jurulatih pasukan kebangsaan. Mereka berada di saingan ataupun di tangga yang ketiga pada ketika ini dengan rekod yang menunjukkan mereka menang 16 kali, seri 5 kali dan tewas hanya 2 kali. Muhammad Nafis Abdul Wahab akan bertindak selaku pengadil dibantu oleh Izzah Salim dan juga Muhammad Abdul Suki Said. Lain-lain pegawai yang terlibat adalah M. Silva Raju selaku pegawai keempat, Match Commissioner Amir Sharifuddin Wong dan Venue Coordinator Salim Pagi. Beginilah kesebelasan pasukan Selangor PKNS malam ini. Badrul Zaman Abdul Halim bertindak selaku penjaga gol. Fatu Razi Rozi akan bertindak di bahagian serangan bergandingan bersama Tengku Muhammad Adam. Manakala bahagian pertahanan akan diperkuatkan, akan diketuai oleh K. Sambagamaran yang baru menjaringkan 1 gol. Azrin Shah Zainal akan bertindak di bahagian tengah. Mengundi bahagian tengah pasukan PKNS bersama dengan Adib, Fadil dan juga Kristi Jaya Selen. Formasi 3-4-3 digunakan oleh K. Gunalan, bekas pertahanan, pemain pertahanan pasukan negara dan juga pasukan Selangor khususnya, pernah beraksi untuk pasukan Kuala Lumpur dan juga Negeri Sembilan. Mampukah formasi 3-4-3 ini membawa kemenangan pertama selepas Gunalan mengambil alih tugas selaku jurulatih dari tangan Ismail Ibrahim? Kelantan turun dengan formasi kemas mereka 4-4-2. Muhammad Syamsul Fahmi bertindak selaku penjaga gol. Di depannya terdiri Amjad Shah Hussein dan Yan Nikas, pemain import pasukan Kelantan dari Czechoslovakia, akan bertindak selaku last man. Farisham Ismail, Sarudi Aziz, kapten pasukan. Ezri Syafizi akan bertindak di bahagian tengah. Dan perhatikan bekas pemain Terengganu berjesi nombor 8 Rosairil Asrul Muhammad Noor bertindak selaku bek kiri pasukan Kelantan musim ini. Muhammado Mustafa sudah pasti nama yang akan diberi perhatian dan digeruni oleh Gunalan dan barisan pemain-pemainnya. Berikutan pemain import pasukan Kelantan dari Senegal itu telah pun mengumpulkan jumlah gol yang begitu banyak selaku penjaring terbanyak dalam saingan Liga Perdana dengan 27 gol ketika ini. 27 gol dijaringkan oleh Muhammado Mustafa. Dan sudah pasti malam ini dia ingin menjaringkan gol lagi sebelum tirai saingan Liga Perdana ditutup. Muhammado Mustafa, pemain berjesi nombor 9. Dia merupakan penjaring terbanyak di depan dengan 27 gol. Di belakangnya adalah Otelo Ocampos Espanola dari mewakili pasukan Johor Pasir Gudang. Dan penjaring ketiga terbanyak adalah Alex Agbo yang mewakili pasukan KL Plus FC. Bermula permainan separuh masa yang pertama. Kelantan berjesi biru hitam menyerang dari arah kanan ke kiri. Pasukan Selangor PKNS turun dengan jesi serba merah menyerang dari arah kiri ke kanan. Perlawanan pusingan pertama seri 0-0. Satu perlawanan awal musim yang sukar untuk menilai kekuatan kedua pasukan waktu itu. Namun kedudukan semasa dan ini merupakan perlawanan yang terakhir dan agak malang bagi K. Gunalan. Dia terpaksa mengambil tugas dari Ismail Ibrahim ketika pasukan Selangor PKNS pada ketika ini. Mereka berada di tangga yang ke-11 dengan rekod prestasi mereka
Dari 23 perlawanan sebelum ini, mereka cuma menang 4 kali, seri 7 kali dan tewas sebanyak 12 kali. Bagi pasukan Kelantan, sudah pasti mereka sedikit kecewa saya kira. Sungguh pun prestasi pada musim ini begitu baik sekali. Mereka ketinggalan 4 mata di belakang pasukan KL Plus. Dan juga 5 mata di belakang pasukan Kuala Muda Nazar yang kini sedang merebut untuk dinobatkan selaku juara Liga Perdana musim ini. Kelantan di tangga yang ketiga. Mereka mengharapkan agar dapat beraksi dalam saingan TM Liga Super musim depan. Namun apakan daya, perjuangan hanya sampai berakhir di tangga yang ketiga. Dan kemenangan malam ini hanya akan menyamai kedudukan mata yang dipungut oleh pasukan KL Plus FC bergantung pada keputusan perlawanan KL Plus FC menentang Kuala Muda Nazar di Stadium Ceras Kuala Lumpur. Pemain nombor 8 di sana. Rosairil Asro Makno. Musim pertama dia bersama pasukan Kelantan. Sarudi cuba menghantar bola ke depan mencari Rosairil Asrul. Perlawanan separuh masa yang pertama baru berlangsung 2 minit. Bagi pasukan Kelantan, 5 perlawanan terakhir tanpa kekalahan. Manakala bagi pasukan PKNS mereka tewas dalam 5 perlawanan terakhir. Muhammadur Mustafa, peluang. Oh, satu kedudukan mencemaskan. Hampir-hampir gawang gol pasukan PKNS berjaya dicerobohi melalui pergerakan tenang Muhammadur Mustafa sebentar tadi. Kelantan mengasak. Satu kedudukan selesa dan terkena tiang gol. Muhammadur. Kelantan terus menyerang. Set up. Percubaan Rosairil tidak tepat. Kelantan telah mula menunjukkan cengkaman mereka. Sebahagian besar penyokong-penyokong pasukan Kelantan berada di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Perhatikan bagaimana asakan pertama dan susulan dilakukan oleh Muhammadur Mustafa, penjaring terbanyak Liga Perdana, dan Rosairil menyepak sipi. Pemain nombor 25 yang melakukan percubaan terkena tiang gol diselamatkan oleh Badrus sebentar tadi adalah Muhammad Ramzul Zahini Adnan. Dia bergandingan bersama Muhammadur Mustafa di bahagian serangan Kelantan malam ini. Tiga minit yang pertama menyaksikan barisan hadapan pasukan PKNS belum lagi berjaya mencecah bahagian benteng pertahanan kawasan penalti pasukan Kelantan. Azrin Shah. Hantaran ke belakang tidak kemas dilakukan oleh Adib Aizuddin Latif. Azrin. Fadil di hujung sada. Bola sudah pun melintasi garisan tepi. Kawalan Adib Aizuddin. Datuk Seri Anwar Musa bersama pengurusan pasukan Kelantan berada di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya untuk menyuntik semangat perjuangan terakhir sebelum tirai Piala Malaysia dibuka. Dan sudah pasti Kelantan akan merupakan pasukan yang digeruni apabila tiba kejuaraan Piala Malaysia. Satu percubaan cantik. Kemas. Percubaan Adib Aizuddin Latif menguji Muhammad Syamsul Fahmi yang jarang-jarang memegang bola. Namun kedudukan Syamsul sudah pun dapat membaca sepakan jauh dari luar kawasan penalti, lebih kurang 35 ela dari pintu gol pasukan Kelantan tadi. Sepakan percuma untuk Selangor PKNS. 15 minit yang pertama menyaksikan penguasaan pasukan Kelantan. Dan kini nampaknya
Pasukan tuan rumah Selangor PKNS semakin bangkit. Fadil hantaran ke depan. Jadi tanduk oleh benteng pertahanan Kelantan tadi. Kristi Kuisan akhir Rosairil, dia dipersalahkan kerana menjatuhkan Kristi Jayasilan. Fadil Hashim yang akan mengambil sepakan percuma. Muhammad Syamsul Fahmi penjaga gol Kelantan, penjaga gol muda, menunjukkan prestasi yang meyakinkan setakat ini. Rosairil dan juga Badri yang melakukan benteng. Fadil Hashim ke depan, ditanduk keluar oleh Amakuro. Azrin, Fadil cuba melebarkan, mencari rakannya Aizuddin. Adib Aizuddin namun tidak berjaya. Pergerakan Adib Aizuddin malam ini saya nampak lincah. Dia berjaya membuka permainan dan berjaya melakukan satu percubaan. Sambil itu dianggarkan hampir 500 penyokong pasukan Kelantan berada di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Prestasi semasa yang ditunjukkan oleh pasukan Kelantan sudah pasti menyemarakkan sokongan penyokong-penyokong pasukan Kelantan yang tinggal di sekitar Petaling Jaya dan juga Lembah Kelang. Dan tidak heranlah dalam kunjungan mereka ke Kuala Lumpur, sebelum mereka disaksikan oleh ramai penonton. Kelantan mengasak. Muhammado lebarkan untuk Rosairil. Kedudukan masih lagi 0-0. Namun sayang, hantaran kali ini tidak menjadi dari Rosairil Asro. Saingan Liga Perdana, TM Liga Perdana musim ini menyaksikan Kuala Muda Nazar dan juga pasukan KL Plus melayakkan diri ke Liga Super tahun depan. Mereka menantikan pasukan manakah yang akan dinobatkan selaku juara Liga Perdana selepas Kedah sudah pun dinobatkan selaku juara Liga Super. Menjadi rampas oleh Wan Alif. Adib Fadil Hashim marah ke atas. Selangor PKNS mengasak ketika ini. Hantaran ke depan cantik. Peluang. Tandukan dari Tengku Muhammad Adam dan bola sudah pun melintasi garisan tepi. Garisan gol dan gol pertama telah pun dijaringkan oleh pasukan PKNS. Oh, satu gerakan yang pasti tidak dijangka. Adib Aizuddin Latif. Apakah gol diterima? Tidak. Bola belum lagi menuju ke kawasan tengah. Gol diterima sebenarnya ketika Syamsul Fahmi ingin melakukan sepakan gol. Kita perhatikan sekali lagi bagaimana drama itu berlaku. Tengku melakukan tandukan ke bahagian far post. Aizuddin terima dan tangkapan Syamsul Fahmi. Dia seakan diasak oleh Aizuddin. Kita saksikan Tengku melakukan tandukan dan di situ meluru Aidib. Dia saya kira melakukan halangan ke atas Syamsul Fahmi untuk melakukan tangkapan. Dia tidak melompat untuk melakukan tandukan dan pada ketika itu bola muntah dan pengadil memberikan gol untuk pasukan tuan rumah. Pada minit yang ke-19 pintu gol pasukan Kelantan dibocori melalui jaringan Adib Aizuddin Latif. 1-0 ketika ini. Setelah seri 0-0 pada pusingan yang pertama, pasukan Selangor PKNS sudah pasti ingin mencapai kemenangan dalam perlawanan terakhir mereka. Dan setakat ini sungguh pun diasak di 10 minit yang pertama. Prestasi semasa pasukan PKNS dilihat semakin garang.
Kelantan memulakan permainan dengan begitu garang. Mereka mempunyai beberapa peluang untuk merobohkan gawang gol pasukan PKNS. Tengku jarang-jarang menerima bola, namun dapat diperhatikan sebentar tadi melalui tandukannya membawa kepada gol pertama. Jaringan Aidil Aizuddin Latif pemain midfield.